Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qasim Al-Qushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Ahmad bin Asim Al-Antaqi mengatakan, sesungguhnya paling sedikit yakin, yang dengan sedikit yakin, bila sudah sampai ke lubuk hati, maka hatinya akan penuh dengan cahaya. Keraguan-keraguan akan hilang. Hatinya akan penuh dengan syukur. Dan takut kepada Allah Ta'ala akan bertambah. Diriwayatkan dari Abu Ja'far Al-Haddad mengatakan bahawa Abu Turab An-Nakhshabi pernah melihatku ketika saya sedang duduk di padang pasir depan kolam air. Selama 16 hari saya belum pernah makan dan minum. Apa posisimu? Tanya Abu Turab An-Nakhshabi kepadaku. Katanya, saya berada antara ilmu dan yakin. Saya menunggu sesuatu yang dapat mengalahkan sehingga saya dapat bersamanya. Yakni bila ilmu yang menang, maka saya akan minum. Bila yakin yang menang, maka saya akan meninggalkannya. Maka kata Abu Turab An-Nakhshabi, keadaanmu akan tetap seperti itu. Kamu akan mendapat kemuliaan itu. Menurut Abu Uthman Al-Hiri, yang dimaksudkan yakin adalah sedikitnya cita-cita di masa yang akan datang. Yakni pendek angan-angan, mengingati kematian. Menurut Sahal bin Abdullah At-Tustari, yakin merupakan tambahan iman dan realitas kebenaran. Dia juga berpendapat yakin merupakan cabang dari iman, bukan pembenarannya. Sedangkan menurut sebagian ulama, yakin adalah ilmu yang tersimpan dalam hati. Ungkapan ini memberikan petunjuk pada hal-hal yang tidak dapat diusahakan, yang tidak perlu diusahakan. Sahal bin Abdullah mengatakan bahawa permulaan yakin adalah terbukanya tabir rahsia. Oleh kerana itu, sebagian ulama salah mengatakan bila tabir penutup telah dibuka, maka keyakinan akan bertambah. Pertolongan akan didapatkan dan musyahadah dapat dimaksimumkan, dioptimalkan. Menurut Abu Abdullah bin Khafif, yang dimaksudkan yakin adalah nampaknya berbagai rahsia melalui penerapan hukum-hukum yang gaib. Menurut Abu Bakar bin Tahir, ilmu selalu bertentangan. Menurut Abu Bakar bin Tahir, yakin ialah ilmu yang selalu bertentangan dengan keraguan. Dan yakin tidak menimbulkan keraguan. Dia memberikan isyarat tentang hal itu pada ilmu kasbi, ilmu yang diusahakan, dan hal yang berlaku untuk sesuatu yang badihi, iaitu ilmu yang semula jadi, badihi. Oleh kerana itu, ilmu-ilmu yang dimiliki orang dalam permulaan merupakan urusan kasbi, yang usaha. Sedangkan dalam akhirnya merupakan urusan badihi, yang ilmu yang datang secara semula jadi. Saya pernah mendengar Muhammad bin Husain mengatakan, sebagai ulama menyebutkan permulaan tempat kedudukan adalah makrifat. Kemudian yakin. Kemudian pembenaran atau tasdik. Kemudian ikhlas. Kemudian musyahadah, penyaksian. Kemudian taat. Iman adalah nama yang mencakupi keseluruhannya. Jadi keseluruhan makrifat, yakin, kebenaran, ikhlas. Ini dapat dijadikan indikasi petunjuk bahawa permulaan wajib adalah makrifat kepada Allah Ta'ala. Makrifat tidak akan terhasil kecuali mendahulukan syarat-syaratnya. Ini dapat disebut pandangan yang benar. Apabila dalil-dalil dapat dihasilkan dan keterangan terhasil, maka pandangan yang benar akan menjadi optimal sejalan dengan aplikasi cahaya dan realisasi analisa seperti yang tidak memerlukan kepada dalil-dalil. Ini yang disebutkan yakin. Membenarkan Allah Ta'ala terhadap apa-apa yang telah diberitahu adalah mendengarnya untuk memenuhi ajakan terhadap apa yang telah diberitahu melalui perbuatan di masa yang akan datang. Kerana pembenaran, yakni tasdik, akan terwujud dalam bentuk-bentuk yang bersifat ilmu.
ikhlas terkait dengan hal yang diikuti pelaksanaan perintah. Memenuhi ajakan dapat direalisasikan terhasil dengan persaksian yang baik. Pelaksanaan taat dapat dilaksanakan dengan tauhid terhadap apa yang diperintahkan dan menghindari apa yang dilarang. Pengertian ini dijadikan petunjuk indikasi oleh Imam Awakafura sebagaimana ungkapannya, ingatan yakni penyebutan lidah merupakan kelebihan yang akan memenuhi hati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita bercakap tentang sifat yang ke-16, yakni yakin. Bila kita sebut yakin, suatu yang tidak mungkin dapat diragukan ataupun sesuatu yang mungkin dapat diubah. Yakin kita pada sesuatu ilmu menjadikan kita tak akan dipengaruhi dengan apa pun maklumat yang datang selepas itu. Kerana kita sudah yakin terhadap sesuatu. Kita dah sebut bahawa yakin, yang kita bicarakan di sini ialah meyakini segala apa yang datang daripada Allah dan Rasul. Tidak ada sebenar-benar kata, ucapan, bicara selain daripada benarnya kata Allah dan Rasul. Sebagaimana disebut oleh Allah dalam Al-Quran, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Apakah ada yang lebih baik, ada yang lebih benar daripada perkataan Allah SWT? Dan sebagaimana sifat Nabi SAW yang sebut sadiqun masduq, yang benar lagi dibenarkan. Allah Ta'ala dalam Al-Quran, apa yang Allah Ta'ala beritahu bersifat benar secara qat'i, tiada keraguan. Sesuatu pun, walau datang puluhan even ribuan manusia membantah kebenaran yang datang dari Allah, maka orang yang punya keyakinan tidak akan tergoyang. Ini yang Allah berikan kepada para nabinya alaihimussalatu wassalam. Ketika manusia itu bersepakat menyembah berhala, maka datang Ibrahim. Ya Allah Ta'ala berikan kepadanya kebenaran. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh wa liyakunu minal muqinin. Demikian kami tunjukkan kebesaran kami kepada Ibrahim alaihissalam untuk dia menjadi di kalangan orang yang yakin. Namrus dengan para menteri kabinetnya, para tentera, para rakyatnya, para marahinnya, para bangsawannya yang menyembah berhala. Maka berdiri Nabi Allah Ibrahim seorang diri menyembah Allah. Menyembah Tuhan. Ketika mereka bersepakat menentang Ibrahim, bahkan membakarnya, tidak sedikit pun tergoncang iman Nabi Allah Ibrahim. Maka inilah yakin. Dan demikian juga Allah berikan kepada Nabi Allah Lut AS. Ketika semua satu kaumnya melakukan homoseksual dan lesbian, melakukan segala perkara jijik dan perkara-perkara mungkar, menyembah berhala dan melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan norma manusia, bahkan bertentangan dengan binatang itu sendiri. Maka Nabi Lut berdiri dengan penuh yakin seorang diri dalam mendidik kaumnya, tidak terjejas, tidak terpengaruh dengan apa yang mereka lakukan, bahkan terus menegur sehingga kaumnya dibinasakan. Dan demikian Nabi Nuh AS dan demikian seluruh para Nabi SAW, Allah beri mereka keyakinan. Ini Ashabul Kahfi, 7 pemuda yang tidur dalam gua, yang meninggalkan segala perkara jahiliah dan kemungkaran dalam negaranya. Yakin yang kuat menjadikan mereka meninggalkan kemewahan, hatta negara mereka, pekerjaan mereka. Lalu mereka berlindung dalam gua demi menjaga tauhid dan makrifat. Sebagaimana Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran, kisah mereka. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka adalah pemuda-pemuda yang benar-benar beriman kepada Allah. Kami tambahkan petunjuk kepada mereka, hidayah kepada mereka. Mereka lari, meninggalkan semua kekayaan, kerana mereka ini bukanlah pemuda-pemuda biasa. Orang-orang yang punya kedudukan dalam masyarakat. Kalau mereka bukan punya kedudukan, saya ketika mana mereka hilang, tak ada orang nak cari. Sebab mereka orang yang utama. Tiba-tiba hilang. Ini 7 pemuda yang hebat. Meninggalkan kemewahan, meninggalkan kerajaan, negara mereka, untuk yakin berada dalam kemuliaan akidah, makrifat dan keyakinan
Maka tidur dalam gua. Instead tidur di rumah, dalam banglo, tidur dalam gua. Tanpa selimut, tanpa makanan. Tidur mereka 7 pemuda. Wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasit. Dan anjing mereka menjaga di pintu gua. Anjing tidur di pintu gua. Anjing dia tak tidur bersama tuang dia. Untuk menunjukkan tempat anjing di luar. Menjaganya. Maka tu 7 pemuda ini tidur dengan membawa keyakinan. Sehingga Allah bangunkan mereka pada hari yang dijanjikan. Untuk menunjukkan mereka tidak tergoyang dengan keadaan negara mereka. Dan demikian kita katakan apa yang berlaku pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersendirian dan dakwah kerana Allah beri dia yakin. Sebab itu kita minta Allah Ta'ala berikan kepada kita keyakinan. Yang tidak tergoyang dengan mata benda dunia, hawa nafsu kita, dengan kehendak-kehendak mungkar yang ada dalam diri kita. Bila kebenaran ini menetap di hati, maka bercahayalah seluruh anggota badan kita. Baik, apa kata Ahmad bin Asim Al-Amtaki? Kata beliau, seorang itu bila masuk sikit je yakin, tak banyak lah, sikit je yakin. Maka bila sampai ke lubuk hati, akan penuh hatinya dengan cahaya. Itu sedikit yakin, jangan cerita yakin banyak. Sedikit yakin. Maka keraguannya akan hilang. Hatinya akan penuh dengan syukur dan takut pada Allah akan bertambah. Tentu sekarang bila kita tanya orang kafir, apa yang telah Islam ubah dia? Islam ubah hati dia. Sebelum Islam ubah pakaian dia, sebelum Islam ubah tutur kata dia, sebelum Islam ubah cara dia cari rezeki, cara dia berhibur, dan segala cara-cara yang lain, pertama Islam datang ubah hati manusia. Apa yang Islam ubah? Islam tanamkan keyakinan bahawa Allah yang berkuasa. Allah yang esa. Waktu Bilal bin Rabah memeluk Islam, lalu ditangkap oleh tuannya, diseksa dengan pelbagai jenis seksaan, dihempak batu atas dadanya, diikat tali di lehernya, diheret seperti binatang, dijemur di tengah panas. Apa kata Bilal? Ahad, ahad, ahad. Keyakinannya pada Allah yang esa. Kerana Allah tak akan membiarkan hamba-Nya walau sedahsyat mana pun hamba itu diuji. Wa ma kana rabbuka nasiya. Tuhan kamu tak lupa. Allah tak pernah lupa kepada hamba-Nya. Kalau kita yakin seorang ibu tidak akan lupa beri makan pada anaknya, kita yakin. Dan kita lapar mak kita bila masak, dia mesti ingat kat kita. Simpan makanan kat kita. Hatta sampai besar pun dia simpan lagi. Jangan kata waktu kecil-kecil. Memang yang kita duk berada di sekeliling dia. Dia bila masak dia akan ingat kita. Dia tahu anak dia makan ke belum makan. Dia tahu. Dia tengok makanan tu. Dia tak bergerak makanan ni, tak makan. Bergerak makanan, dia pun confirmkan lagi siapa makan. Yang mana satu makan. Si ibu tak akan lupa untuk beri makan pada anaknya. Apatah lagi Tuhannya. Allah tidak pernah lupa bagi kita rezeki. Maka itulah dia keyakinan. Tapi apakah Allah pernah lupa beri rezeki pada kita? Semenjak kita hidup. Sampai kita menemui Allah. Allah tak pernah lupa beri rezeki pada kita. Rezeki kita ada. Sampai masa rezeki itu datang. Tak kira rezeki apa pun. Maka di sini kita tahu bahawa nilai yakin. Sebab itu kata Al-Amtaki, bila yakin tu masuk kalau sikit, bercahaya hati. Bertambah syukurnya dan bertambah takutnya pada Allah. Kerana dia tahu, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Semua nikmat ini datang dari Allah. Tapi datang yakin, akhirnya dia faham. Rezeki, nikmat datang dari Allah. Bagaimana Allah Ta'ala sebut, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit telah ditentukan rezeki kamu. Dan apa yang dijanjikan kepada kamu. Bila Allah Ta'ala menciptakan manusia, sempurna janin kita, ditiupkan roh, maka diperintahkan malaikat menulis rezekinya, ajalnya, amalnya, bahagia atau celaka dia, 4 perkara. Antara pertama ditulis rezekinya. Maka si anak ini, waktu dia lahir, Allah dah tentukan rezeki dia. Maka Allah mulakan rezekinya, bermula daripada satu sumber tali pusat. Itu rezekinya waktu dalam perut.
Kemudian bila dia keluar, Allah jadikan dua sumber rezekinya. Dada kanan dan dada kiri ibunya. Sekejap dia menyusu belah kiri, sekejap menyusu belah kanan. Dua sumber. Mula satu. Dan bila dia besar lagi, sumber tu lagi banyak. Kalau dulu sumbernya daripada dalam perut, tali pusat. Waktu dia lahir, diputuskan tali pusat. Potong tali pusat. Itulah saluran makanan dan minuman masuk pada bayi. Tapi dia lahir, potong. Maknanya sumber ni dah tak ada. Kami ganti sumber yang lebih baik. Untuk kaum membesar, sumber tu cuma kamu bertahan dalam perut, tak boleh besar-besar. Paling berat pun 2 kilo, 3 kilo. Paling berat pun bayi dalam kandungan ni mungkin 6 kilo. Apa yang saya baca lah. Baby paling berat 6 kilo. Mak dia yang cerita dah berapa ratus kilo. Bayi tu 6 kilo lebih. Berat. Kita normally kita orang Melayu, orang Malaysia. Paling berat 3 kilo, 2 kilo mungkin. Dia makannya cuma tali pusat. Maka dia tak boleh besar banyak. Sesuai dalam perut. Maka bila dia keluar, dapat dua sumber makanan dia. Susu. Kanan dan kiri. Kejap mak bagi kanan, kejap kiri. Maka dia mula membesar. Sampai kepada mungkin sampai 10 kilo, 15 kilo. Mungkin. Besar menyusu. Sampailah dia dapat sumber makanan yang lebih banyak. Dari dua tangannya, dia boleh ambil kiri kanan. Dia yang pilih sendiri. Dulu dia tak boleh pilih, sumbat je. Itu rezeki dia. Akhirnya, dia pilih sendiri dengan tangan-tangannya. Dia kunyah sendiri. Dia gigit sendiri. Sampai peringkat, dia boleh ambil dan dia boleh simpan. Dia ambil yang ni disimpan untuk petang esok. Sampai peringkat, dia mula menyimpang duit untuk membeli benda ni. Dulu simpan roti, bagi dia roti, bagi biskut, dia pun simpan sampai ke petang. Hari ni dia makin besar, dia simpan duit pula. Untuk dia beli lebih banyak. Kemudian kita lihat bagaimana perjalanan rezeki kita. Sumber-sumbernya makin banyak, makin banyak. Lalu kita kenal ramai orang. Allah jadikan sumber di sini ada, sini ada, sini ada, sini ada. Tetapi inilah keyakinan yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita lihat. Bagaimana rezeki itu datang. Tetapi kalau tiada jual beli atas dunia ini. Kalau tiada jual beli atas dunia, apakah manusia tidak punya rezeki? Turun hujan, ikan di sungai, di lautan. Kita tengok orang asli lah, orang asli ni. Dalam hutan ni tak ada meniaga, dia tak ada buka kedai runcit orang asli. Ni yang asli betul lah, yang separuh asli yang kira. Yang asli betul-betul. Duduk dalam hutan, ada kedai? Ada makanan segera? Tak ada. Tapi semua hutang tu punya makanan dia. Akar-akar kayu sumber air. Pohon-pohon kayu sumber air. Sumber makanan. Binatang-binatang yang ada sumber makanan. Kadang dia ketuk macam buah sawit tu. Ketuk dalam. Dan tu ada satu ulat. Dia makan ulat tu untuk protein. Itu ada ulat makan. Kadang-kadang dalam pohon-pohon yang lama ada ulat. Makan. Sumber makanan dia. Ini kita gambarkan, kita nak membuktikan keyakinan. Dalam hutan yang tiada jual beli, makanan tak ada. Minuman tak ada. Orang asli besar macam kita tu. Beranak pinak macam kita tu. Dalam kampung asli hospital pun tak ada dia beranak tu. Berarti lihat, fitrah Allah tunjukkan. Manusia ni tetap akan ada rezekinya. Tetap akan ada sumber airnya. Tetap ada segalanya kerana inilah yang dijamin oleh Allah. Itulah dia keyakinan. Atas keyakinan itu, tuan-tuan sekalian, kat mana pun kita pergi ada rezeki kita. Bukan rezekinya tempat kalau orang yang saya selalu kata biasa di darat. Bila ke laut, dia rasa tak ada rezeki. Ada rezeki dia. Orang yang biasa di laut, bila darat, dia rasa tak ada rezeki. Ada rezekinya. Kat mana pun kita ada, di situ ada rezeki kita. Allah Ta'ala tetapkan rezeki kita. Maka ini yang kita namakan dengan keyakinan. Kata ulama, ada satu kisah yang berlaku kepada Abu Ja'far Al-Haddad dengan gurunya, iaitu Abu Turab An-Nakhshabi. Di hadapannya ada air, dipanggil birkah. Sini kita cuma kolam ikan. Kolam ikan, dia birkah, sumber air. Maka dia dah berapa hari dia tak makan. Maka dia berfikir, secara ilmu dipanggil ilmu adat, minum hilang dahaga.
Tetapi secara yakin, kalaupun tak minum, dia boleh hilang dahaga. Aku sedang memilih mana satu. Kita ambil contoh macam ni lah. Supaya nak faham mudah. Tuan-tuan demam. Depan ni Panadol. Panadol. Kemudian kita pun tengok Panadol. Dengan ilmu kita, dengan pengalaman kita, ubat ni antara sebab kesembuhan. Tapi kalau kita tak makan ubat ni, boleh tak kita sembuh? Dengan keyakinan kita, boleh. Siapa kata tak boleh? Sebagaimana kita juga tahu, kalau even kita makan, mungkin juga kita tak sembuh. Mungkin demam tu lebih teruk, mungkin. Ada orang makan ubat, mati. Telak makan ubat, mati. Atau dia makan ubat yang biasa dimakan pun, makin teruk dia. Kita batuk. Tuan-tuan pun makan ubat batuk, makin batuk. Batuk makan batuk, tak batuk. Kita pun, secara ilmu kita, kalau kita batuk, minum air batu, dia makin teruk batuk ke makin baik? Ilmu kita kata, makin teruk. Kita kalau batuk jangan minum air batu, jangan makan benda berminyak, dia punya pantang banyak lah. Supaya apa? Supaya jangan batuk. Atau batuk tu tak teruk. Tapi mungkin atau tidak? Bila minum air batu tu jadi sembuh batuk. Mungkin atau tidak? Soalan dia. Mungkin. Dan orang yang yakin kepada Allah, dia tak pernah ragu benda tu. Jadi kalau saya sebut tadi saya sakit, lepas saya ada ubat, atau saya pilih tak nak berubat. Saya tengok dua-dua ni. Dengan ilmu saya ni, dengan yakin saya ni. Bukan maksud tuan-tuan kita menolak ilmu yang bersifat usaha. Ikhtiar. Tapi kita nak bina keyakinan. Baik, saya kalau minta, dia bagi. Kalau tak minta, dia bagi tak? Agak-agak lah. Dengan ilmu kita, dia tak tahu macam mana nak bagi. Tapi saya yakin, bila dia rezeki saya, walau saya tak minta, dia bagi. Maka itu keyakinan. Walau saya tak minta. Ada seorang penyair berkata, kalau rezekiku, dia akan datang ke rumahku. Aku tak perlu cari. Dia cakap dengan syair dia. Maka dia pun jumpa dengan khalifah. Khalifah ni dia selalu panggil pada penyair. Dendangkan syair. Lalu khalifah ni cuba nak permainkan seorang penyair tadi. Kamu yang berkata, kalau rezekimu dia akan datang ke rumah. Kata, ya, saya akan kata begitu. Aku tak akan bagi rezeki kamu pada hari. Aku tak akan upah kamu. Penyair ni semua dia bagi upah. Aku saya nak bagi. Aku nak tengok datang tak rezeki kat rumah. Sebab raja dah rasa bahawa dia je yang beri sumbangan tu. Penyair ni pun diam, tak kata. Sebab itu yang dia katakan. Dia pun balik rumah. Malam tu, raja tu macam rasa susah hati. Salahkah aku cakap macam ni? Dia rasa macam bersalah. Akhirnya dia pun suruh pengawal dia hantar duit kepada penyair itu. Maka penyair itu pun ulang syair dia. Kalau rezekiku dia akan datang ke rumahku. Kata kita, kalau rezeki kita, tuan-tuan cari rezeki pergi cari ikan kat pantai, kat laut, kat sungai. Tapi kalau rezeki kita, ikan tu datang ke rumah kita sendiri. Okay, mengair tak dapat ikan. Bawa 10 jorang, satu tak dapat. Balik rumah. Ada orang hantar ikan kat rumah kita, yang kita tak payah mengair. Ni ikan saya nak bagi awak. Kita ni apa mabuk, pergi mengair ikan. Tak apa, mabuk. Makan pe mabuk, ngepepe keluar sekali mabuk. Naknya ikan. Okay, kita duduk rumah, dia pun bagi ikan, ni ikan. Ni ayah saya mengair bagi ke ustaz. Ada ikan. Saya boleh ambil gambar, saya dapat ikan. Macam tu. Jadi kita lihat bagaimana yakin. Kita tak nafikan ilmu yang, sebab ilmu ni ada dua. Kita tak sebut ilmu naqis, ilmu tam. Dalam semalam kita sebut yakin ialah ilmu yang sempurna. Bila ilmu dikaitkan dengan Tuhan. Ilmu naqis, ilmu yang tak sempurna bila kita kait dengan usaha kita. Logiknya begitu, cikgu-cikgu akan cakap awak baca buku awak pandai. Ini bukan ilmu sempurna, ini naqis. Tapi itu bila kita Allah beri ilmu. Allah beri ilmu. Itu Abu Ali Ad-Daqqaq. Dia ini tak erti membaca. Tapi Allah beri dia ilmu. Sehingga dia menjadi guru yang terkenal pada zamannya. Dia ingat semua Quran 30 juzuk. Walaupun dia tak erti membaca. Bila dia dengar orang baca Quran, dia ingat benda tu. Allah beri dia ingatan. Kemuliaan dia.
Di situ kalau tuan-tuan lihat dalam kehidupan kita kat dunia ini, Allah tunjuk kepada kita ilmu naqis, ilmu yang saya katakan berdasarkan usaha kita dan sebagainya. Allah tunjuk ilmu yang sempurna berdasarkan kepada kehendak Allah. Ada orang pergi gym tiap-tiap hari, berlatih tiap-tiap hari biar digagah. Ada orang gym pun tak pergi. Akhir bila dia beradu kuasa tenaga, dia lebih menang. Ni gym tak pergi, apa tak pergi. Tubuh pun tak nampak pun maskulinnya biasa. Dia nampak pun ketul-ketul. Tapi tak kuat dia bila berlawan orang ni. Kenapa? Ini kasbi, dipanggil usaha dia. Ini wahbi atau kurniaan Allah pada dia. Ada seorang lelaki di Mesir, dah jumpa orang tua. Allah beri dia gagah. Gagah pertama bini dia 4 orang lah, gagah. Allah beri dia boleh tarik kereta. Dia pakcik, ya haj. Ya, pakcik berlatih, boleh tak berlatih? Allah beri saya gagah. Dia boleh ambil besi belok kan. Dia pakai biasa, badan dia bukan badan orang biasa jalan, orang kampung. Tapi Allah beri dia gagah. Kalau logiknya, dia tak buat apa-apa dengan yang menjadikan orang gagah. Makan vitamin ke, makan tu, makan ni, tak. Dia biasa tolong bini dia, gini-gini, macam-macam biasa. Tapi dia punya gagah, tarik truk, tarik lori. Tentang ini kita panggil apa? So, bila kita sebut tentang ilmu, yang saya sebut ilmu tam, ilmu naqis. Ada ilmu sempurna, ada ilmu yang paling naqis, yang kurang, tak sempurna. Ilmu yang tak sempurna bila kita melihat dengan usaha kita. Dia tak sempurna. Kita je kata buat macam tu jadi macam ni, buat macam tu. Makan ubat jadi sembuh. Ya, baik orang kaya, kita pun jadi kaya. Itu secara naqis. Tapi ilmu sempurna. Berdasarkan apa yang Allah kehendaki. Maka datang. Ada orang comel tapi tak nampak comel. Ada orang tak comel tapi nampak comel. Muka dia tak comel, tak lawak. Orang nampak dia comel, manis orang nampak. Ada orang muka dia lawak, tapi orang tak nampak manis dia. Begitu kadang Allah jadikan pandangan manusia. Kita fikir logik ni. Yang perempuan lawa-lawa ni dia kahwin dulu. Logik kita lah. Perempuan yang kan kita kata huduh, tak berapa lawa banding yang pertama ni lah. Masih agak-agak lambat ni, mau 40 dapat ni. Tak, akhir dia dulu. Kita kadang-kadang tengok perempuan kurus. Beranak tak beranak boleh kurus sangat. Tiba ni beranak ramai. Tengok kurus. Secara psikologinya, cara biologinya, semua benda lah. Ilmu kimianya, semua kita tengok. Matematik tambahnya. Macam perempuan ni tak boleh beranak ramai ni. Kurus. Kita ni. Tapi lihat. Sempurna ilmu Allah. Dia perempuan ni beranak ramai. Dia beranak 7, 8, 9 ibu. Yang ni nampak macam subuh. Tapi tak beranak lagi sampai ini. Kata ini kita sebut keyakinan kita pada Allah. Sebab tu orang yang yakin pada Allah. Kita dah sebut semalam. Bagaimana sifat mereka. Sifat ahli yakin. Mereka akan dapati musibah-musibah dunia ini kecil. Kerana mereka yakin akan setiap musibah itu mesti ada jalan keluar. Allah sebut dalam Quran. Fa inna ma'al usri yusra. Wa inna ma'al usri yusra. Bahawasanya sebalik kesusahan ada kesenangan. Sebalik kesusahan ada kesenangan. Di situ mereka pun bina keyakinan. Akan ada senang saya. Susah macam mana hidup ni tuan-tuan akan ada senang. Sedih macam mana hidup ni akan ada gembiranya. Dan itu waktu mana kita melihat musibah, kita yakin musibah itu akan habis. Kita tak kata, oh musibah lagi teruk. Tak. Musibah, Allah janji Allah akan angkat. Allah tak janji musibah itu Allah tambah. Allah janji musibah itu Allah akan angkat. Sekering mana pun bumi, kontang mana pun bumi itu akan bertukar jadi hijau. Dan padang pasir yang kering kontang pun jadi hijau. Sepanjang mana pun malam akan datang siang. Sepanjang mana pun malam yang menakutkan, yang gelap gulita, yang tak ada cahaya, yang tak ada elektrik, akhirnya akan datang siang bawa elektrik semula jadi. Sekarang malam kita menagih elektrik. Kalau tak ada elektrik malam, resahlah kita. Tapi Allah datangkan siang yang punya elektrik semula jadi. Lebih terang daripada lampu yang kita buka. Akhirnya kita kata tutup lampu. Kenapa? Di luar terlalu terang.
Mana ada orang bodoh buka lampu dengan siang yang terang? Tak mungkin. Tuan-tuan ambil lampu slow torchlight. Tuan-tuan buka di tengah hari. Agak-agak orang kata kita gila ke tak? Allah beri cahaya yang lebih terang dari torchlight kita. Mungkin malam kita rasa macam torchlight itu hebat. Mak buka, nampak sampai 1 kilometer. Tapi dia tidak bermakna di hadapan ilmu Allah. Datang terang. Tuan-tuan, gambaran siang dan malam, sentiasa penyair menyebut sebagai suatu manifestasi daripada ujian. Sepanjang mana pun malam, siang akan datang. Siang pasti akan datang. Maksudnya, jalan keluar itu pasti akan ada. Sebab itu dalam doa Nabi ajar gitu. Atas nama ilmu keyakinan. Yang saya sebut semalam. Rasulullah ada doa, dia panggil doa untuk mendapat keyakinan. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Nasa'i. Bila Rasulullah SAW berdoa, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asika. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka. Wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma amti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al fa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Jadi kita doakan doa subuh kita tadi. Apa maksudnya? Ya Allah, kurniakan kepadaku ketakutan kepadamu yang menghalangku daripada melakukan maksiat. Ya Allah, beri aku ketakutan yang menghalangku untuk buat maksiat. Ya Allah, berikan kepadaku ketaatan yang menyampaikan aku ke syurga. Pertama, kita minta rasa takut menghalang buat maksiat. Yang kedua, ya Allah, berikan kepadaku taat supaya aku dapat sampai ke syurga. Ya Allah, berikan aku keyakinan. Ini sebut yakin. Wa minal yaqin, ya Allah, kurniakan aku keyakinan. Ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Yang dengan keyakinan tadi, segala musibah dunia menjadi ringan. Beri keyakinan. Sebab itu orang yang ada ilmu yakin, dia tak takut menghadapi musibah dan ujian. Sebab kita katakan bahawa musibah ni, lama-kelamaan dia akan hilang. Dia pasti akan hilang. Dia pasti akan terangkat. Dia pasti akan menjadi makin lama makin ringan. Makin lama makin kita nampak jalannya. Sebab itu tuan-tuan, jangan berlutut di hadapan musibah. Jangan berlutut di hadapan musibah. Jangan lemah di hadapan musibah. Jangan putus asa di hadapan musibah. Jangan menjadikan kita rasa tidak bermakna hidup ini di hadapan musibah. Jangan. Kerana sifat musibah ini, dia makin lama dia akan makin ringan. Dia makin lama dia akan makin hilang. Dia umpama kabus. Ini bila datang matahari, kabusnya hilang. Musibah menjadikan kita berada dalam kesamaran. Nak buat macam mana Nak buat macam mana? Kesamaran. Jadi blur kita. Yakin adalah cahaya yang menghilangkan kesamaran. Kalau kita yakin apa berlaku ni, mesti ada kebaikan untuk kita. Tidak mungkin. Kita dah sebut dalam hadis Nabi kata, ma qadallahu laka qada'an illa kana khairan laka. Allah tidak tentukan pada kita sesuatu mereka baik. Baik. Satu kalimah tu kita nak hadirkan waktu kita rasa ujian tu tak baik. Baik. Setiap kali kita dapat benda yang kita tak suka dalam hidup. Kita tak suka baik berkait dengan harta, berkait dengan anak-anak, berkait dengan jodoh kita, berkait dengan rezeki kita, berkait dengan apa yang menjadi persaingan manusia untuk dapat. Lalu kita tak dapat. Kita pun lemah, kita pun melutut, kita pun mengeluh, kita pun putus asa, kita pun melihat hidup ni tak ada apa. Kita pun melihat macam saya lah paling suai dan celaka. Tapi ini semua sifat-sifat kepada orang yang ragu-ragu. Bagi orang yang yakin. Ini doa yang kita minta dari Allah. Minal yakin. Ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Ya Allah, kurniakan kami keyakinan. Sehingga segala musibah itu menjadi kecil. Ini doa kita minta. Dan kita doa lagi pada Allah SWT. Ya Allah, kurniakan kenikmatan pada pandangan kami, penglihatan kami, kekuatan kami. Bagaimana kami hidup. Jangan hilangkan kenikmatan itu.
Dan jadikan ia warisan kepada zuriat keturunan kami. Apa dia? Melihat, mendengar dan kuat. Ya Allah, ya Tuhan kami, balaslah perbuatan orang yang menzalimi kami. Bantulah kami menghadapi orang yang memusuhi kami. Jangan jadikan musibah itu pada urusan agama kami. Kalau musibah bab lain tak apa. Jangan musibah pada agama. Asal ke masjid tak pergi masjid, itu musibah besar. Asal dengar kuliah tak dengar kuliah, itu musibah. Asal baca Quran tak baca Quran, itu musibah agama. Asal rajin solat sunat pun tak ada. Asal kita ini orang baik-baik, akhirnya rosak agama kita. Kita doa, kalau musibah biarlah musibah pada selain agama. Jangan musibah pada agama. Biar agama kita, makin kita tua, makin kita nak sampai ke garisan penamat, makin kuat agama kita. Makin istiqamah kita. Yang jadikan musibah pada agama kita. Jangan jadikan dunia sebesar-besar cita-cita kita. Dan jangan menjadikan ia kesudahan ilmu kita. Ilmu kita last kali nak dunia. Jangan. Ilmu kita last kali nak akhirat. Jangan kesudahan ilmu cuma nampak dunia. Tetapi bila Allah pertama turunkan ayat surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Apa kata Allah? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Kata ulama tafsir, semua ilmu yang dibaca dikaitkan dengan Tuhan. Bukan dikaitkan dengan dunia. Tuhan. Allah. Kesudahan ilmu itu pada Tuhan. Kita doa, ya Allah, jangan ilmu kita ni berakhir dengan dunia. Berakhir dengan cuma nak dunia je ilmu. Contoh kita belajar engineering, belajar architecture, kita belajar kimia, kita belajar ilmu otomotif, apa pun ilmu, kesudahannya untuk akhirat. Bukan untuk dunia. Kita belajar jadi cikgu, kesudahannya untuk akhirat. Orang Islam macam tu. Belajar ilmu apa pun, perubatan, sampai ilmu engineering, sampai segala ilmu-ilmu dunia yang kita tahu. Ilmu komputer, programmer dan sebagainya. Tapi kesudahannya untuk akhirat. Contoh meniaga apa pun. Kesudahannya perniagaan ini kita nak bawa ke akhirat. Contoh buat apa-apa pun. Sukan ke dan sebagainya. Kesudahannya kita nak bawa ke akhirat. Lepas itu kita doa, ya Allah, jangan ilmu kita ni kesudahannya dunia. Kesudahannya akhirat. Contoh buat apa-apa pun. Kalau segala kesudahan kita akhirat, maka ilmu itu akan beri manfaat dan bersifat jariah. Nah, sekali kita doa, wala tusallit alaina man la yarhamuna. Ya Allah, jangan jadikan orang-orang yang tidak kesiankan kami menguasai kami. Kita tak ada, Allah lantik pemimpin yang tak kesian kat kita. Yang kerjanya naik cukai je. Dia tak kesian kat kita. Nak naik cukai rumah, cukai harta, semua cukai dia naik. Dia pun buat baik sikit, ada bantahan, tanya. Tak payah kita bantah, awak pun tahu benda tu orang tak suka. Kalau awak pemimpin yang punya sifat rahmat, awak pun tahu benda tu orang tak suka naik. Oh, dia nak tunjuk baik sikit lah. Okey, ada bantahan. Nanti cerita tak ada bantahan. Hanya orang bodoh berfikir tak ada bantahan. Bila orang kata, okey, saya akan naikkan cukai ni. Cukai pintu. Saya naikkan cukai tanah. Kalau awak pemimpin yang ada rahmat, sendiri awak fikir. Sendiri awak fikir. Si kita nak naikkan barang, itu dan ini. Lepas tu kita doa pada Allah. Jangan dapat pemimpin yang tak ada sifat rahmat. Teruk dia. Dia jadikan kita sebagai sumber duit dia. Dia jadikan kita hamba-hamba bagi mencari duit bagi pihak dia. Dia tekankan orang-orang yang lemah ini. Atas nama undang-undang. Tuan-tuan, perompak kita tak takut. Perompak atas nama undang-undang kita takut. Perompak atas nama kuasa. Dengan kuasa dia merompak kita dengan cukai. Dan kita lemah tak boleh buat apa-apa. Kalau kita dirompak oleh penjenayah macam senang. Senang, kita boleh tembak dia, bunuh dia. Kita boleh pertahankan diri kita. Tapi kita dirompak oleh orang yang menggunakan undang-undang. Menggunakan kuasa. Maka kita sebut la haula wala quwata illa billah. Mereka ada kuasa dan mereka kata, ni. Lepas tu kita doa, wala tusallit alaina man la yarhamuna. Ya Allah, jangan jadikan orang yang tak ada sifat belas kasihan menguasai kami. Kita doa tuan-tuan pemimpin kita. Paling kurang dia ada sifat kasihan pada rakyat. Saya katakan kalau saya pemimpin. Dalam diri saya ada sifat kasihan. Maka saya tak akan bebankan benda yang berat pada orang bawah saya. Sebab saya ada sifat kasihan. Saya akan letakkan diri saya pada kedudukan dia.
Saya tak akan naikkan cukai sewenang-wenang. Melainkan saya paling kurang pun kalau awak nak naik cukai, awak berilah satu justifikasi ni kenapa? Kenapa awak naik cukai? Bagi justifikasi apa yang awak buat. Jangan senyap. Beritahu. Awak buat apa? Oh, kita jadikan asal kutip sampah 2 kali seminggu, jadi 5 kali seminggu. Misalnya. Asal kita biarkan kekotoran, kita dah bersih sampai bersih betul-betul. Kita tolong bersih sampai dalam rumah awak kita bersih. Beritahu apa yang dia buat. Sila beritahu. Jangan asal cerita naik. Itu yang kita doa pada Allah. Artinya, doa pada Allah, jangan orang-orang yang saya katakan tak ada sifat belas kasihan menguasai kita. Kalau orang ada sifat kasihan, sifat belas kasihan menguasai kita, maka kita tenang. Sebab mereka ada sifat kasihan. Tuan-tuan tak boleh cakap apa-apa, dia tahu benda apa yang patut saya suruh. Umpama seorang ayah dan ibu yang bersifat kasihan pada anak-anak. Dan anak ni tak payah minta makanan, dia tahu waktu anak dia lapar. Sebab dia ada sifat kasihan. Kau ni macam lapar je, makan. Kau ni macam ngantuk je, tidur. Tahu, tengok ngantuk begitu, tidur. Kau ni nampak macam penat je, rehat. Nampak macam sakit je, pergi klinik. Anak itu mak tak sakit. Nampak macam sakit je, klinik. Ambil air tawar ni. Kita lihat sifat kasihan dia. Kalau kita dapat pemimpin yang tak kasihan, kita susah pun disusahkan lagi kita. Sebab apa dia tak ada sifat kasihan. Jadi dalam doa tadi, kita tekankan tentang wa minal yaqin. Yakin yang akan menghilangkan musibah. Menjadikan kecil. Kita dah sebut tadi. Sebesar mana pun musibah. Yakinlah dia akan hilang. Yakinlah dia akan ringan. Kata orang tak ada kaki. Musibah besar tak ada kaki. Tapi yakinlah. Nanti dia akan jadi ringan. Akhirnya dengan izin Allah jadikan walaupun dia cuma ada satu kaki, dia boleh berdiri. Kekuatan satu kaki dia macam orang ada 4 kaki mungkin. Allah jadikan dia kuat. Orang buta. Tetapi bila hilang pandangan, uji yang besar. Nabi sebut dalam hadis, siapa yang Allah uji dengan pandangan, hilang pandangan, Allah jamin dia syurga. Berat ni tuan-tuan, asal kita boleh tengok, kita tengok. Namun di sebalik ujian tak ada mata, Allah beri benda lain lebih terang. Terang. Kita pergi Mekah tengok. Ramai mana saya tengok orang buta dia boleh tawaf. Ini buta tawaf. Tengok buta dia pegang tongkat, dia ketuk-ketuk. Dia tawaf tanpa lari di benda lain ni. Kita tengok. Ada setengah orang baik pegang dia. Tapi tak di jalan je. Kita tawaf kali-kali jumpa dia. Artinya walaupun Zahir tak ada mata. Oh beratlah dia hujan. Tetapi Allah Ta'ala jadikan dia boleh melihat dengan cara lain. Dapat lihat cara lain. Akhirnya barangkali dia punya sensor dia jauh lebih kuat daripada orang yang ada mata. Barangkali. Akhirnya banyak Allah tunjuk. Orang-orang buta tapi otaknya bijak. Ingatan dia kuat. Ada beberapa orang ulama yang buta yang hebat. Dan sejarah Islam. Hebat. Ada seorang yang buta, namanya Abdul Hamid Kish. Orangnya buta. Kita boleh Google, boleh tengok YouTube. Tetapi bila dia berkhutbah, tak ada orang celak boleh lawan dia. Dia buta ni, kalau dia khutbah semua celak. Yang celak ni kalau khutbah semua pejam mata. Oh, dia punya power khutbah ni. Dia buta. Kalau dia khutbah ni, semua orang tak tidur celak. Tapi yang celak ni bila khutbah, semua orang jadi buta. Tidur. Ya Allah beri kehebatan dia. Sebab tu saya katakan tidak. Allah kurangkan satu nikmat pada kita. Melainkan Allah akan beri lebih baik. Itulah keyakinan kita. Atas nama keyakinan tadi saya katakan kita makin kuat. Ujian seberat mana pun kuat. Ini kita nak bina keyakinan yang diajar oleh Allah dan Rasulnya. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.